وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Sama-sama bawa sendiri. Lawat tafsir 1, 2 mula. Salah lagu tu. Salah lagu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, faya ibadallah. Sekalian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, yang dirindui Nabi SAW, yang sangat-sangat saya hormati dan saya kasihi. Alhamdulillah, dengan izin daripada Allah, jemputan daripada Allah, limpah kurnia daripada Allah, kita dijemput sehari lagi untuk sama-sama duduk di dalam satu majlis zikrullah, dalam pencarian kita menuntut keridaan Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberi peluang sehari lagi untuk kembali bermuzakarah, bermutalaah, sekaligus bermurajaah. 3 kalimah yang selalu saya guna pada permulaan kuliah kita: mutalaah, murajaah, muzakarah.
Tak lengkap menjadi seorang penuntut ilmu jikalau tidak ada 3 benda tu. Kalau dia tak bermudzakarah, dia sembang sorang-sorang. Kalau dia tak bermutala'ah, dia tak erti baca. Kalau dia tak muraja'ah, dia tak ada tempat untuk dia rujuk. Jadi setiap seorang penuntut ilmu, dia wajib ada 3 benda ni. Dia kena ada 3 benda ni. Dia kena ada mudzakarah, perbincangan ilmu. Dia kena ada mutala'ah, pembacaan dia, alat bacaan dia. Dan kemudian dia kena ada muraja'ah, tempat untuk dia rujuk. Dan Alhamdulillah, saya yakin dan percaya semua yang ada di depan saya ni ada 3 benda tu. Ada 3 benda tu. Kalau ada tak erti baca pun tak apa. Tapi kalau tak ada kitab, dia kurang satu. Dia bukan kurang dua, dia kurang mutala'ah dan muraja'ah. Tapi dia ada mudzakarah. Jangan jadi sampai tak ada satu pun. Mudzakarah pun tidak, mutala'ah pun tidak, muraja'ah pun tidak. Baik, Alhamdulillah. Hari ini adalah hari penutup hadis Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang ke-42. Yang selalu saya kata hadis ni, hadis yang ke-42 ini adalah hadiah ataupun ekstra dari Imam An-Nawawi yang mana dia meletakkan nama kitab dia ni Matan Arba'in, iaitu 40 hadis. Sedangkan dia letak di dalam kitab dia ada 42. Dia bagi hadiah kat kita 2. Rugilah kalau seorang ulama terkenal, ulama yang muktabar bagi hadiah tapi kita tak mau tengok. Kita tak mau baca dan kita tak mau beramal. Yang mana hadis ini iaitu hadis tentang pesanan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ni hadis qudsi. Hadis qudsi. Seperti mana yang kita belajar, hadis qudsi ini adalah datang daripada kalam Allah. Bukan kalam Rasulullah. Bila setiap kali kita membaca hadis qudsi, maka kita tahulah dia sebut qala Allah Ta'ala. Telah berfirman Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala suruh Rasulullah sampaikan kepada kita melalui kalam-kalam yang Allah Ta'ala kirim kepada seorang pesuruh Allah. Siapa dia pesuruh Allah yang selalu bawa khabar kepada Rasulullah? Malaikat Jibril alaihi salam yang diutuskan. Allah Ta'ala pesan suruh hang habaq kepada manusia. Allah Ta'ala pesan suruh cerita kepada umat manusia begini. Di antara pesanan Allah Ta'ala. Baik, insya-Allah hadis hari ini hadis yang menutup satu sebuah kitab yang indah yang telah pun kita mulai membacanya. Saya ingat kali ni kali kedua dah ni kita khatam kitab ni . Tak apa saya kata khatam baca kitab bukan khatam ngaji . Kita khatam baca Al-Quran pun kita ulang tak? Kita ulang. Faham tak? Tak faham pun. Kan? Ada orang tu dia mengaji, dia baca Quran, khatam setahun 10 kali. Tanya dia, faham tak apa Quran kata? Tak faham. Atau dia mungkin baca Quran, khatam hari-hari. Faham tak? Tak faham. Tapi terus ulang. Sebab ia adalah surat cinta daripada Allah. Bila kita tak baca, kita teringat nak baca dia. Tercari-cari. Pasal hari ni hidup tak lengkap. Rupa-rupanya kita tak baca Al-Quran. Bila baca walaupun tak faham, tapi kita tahu itu adalah surat cinta daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, seperti biasa demi meraihkan hadis, kita baca sama-sama . Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah Ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya ibna Adam
lau balagat dhunubaka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka ya ibna Adam innaka lam ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la taituka biqurabiha maghfirah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahihun. Sampai kepada rawahu tu. Satu hadis yang mana di atas tajuk doa penghapus dosa. Ataupun dalam kitab asal dia letak tajuk ni, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Tajuk dia jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Tengok maksud dia. Hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, saya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini bukan saya dengan, tukar sikit, dia tersilap cetak saya dengar. Sebab disebut sami'tu. Sami'tu ni mendengar. Dia abang aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan dia kata dia dengar pula saya dengan Rasulullah duduk, dia kata, dan Allah Ta'ala telah berfirman, wahai anak Adam. So saya kata hadis ni adalah hadis Qudsi. Sesungguhnya engkau selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, pasti aku mengampunimu di atas apa-apa dosa yang ada padamu. Dan aku tidak peduli wahai anak Adam, kalaupun telah sampai dosa-dosamu ke angkasa langit, kemudian engkau memohon ampun daripadaku, pasti aku mengampunimu. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau, andainya engkau datang kepadaku dengan dosa-dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemui aku dengan keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu, pasti aku berikan kepadamu keampunan sepenuh bumi. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan katanya hadis ini hadis hasan lagi sahih. Hadis ini ada dua martabat ataupun dua darjat. Dia juga hadis hasan, dia juga hadis sahih. Telah pun ittifaq ulama ataupun sepakat para ulama muhaddisin mengangkat darjat hadis ini ke darjat tertinggi, hadis yang boleh dipercayai, boleh dibuat hujah, boleh diamalkan. Baik. Kita tengok satu hadis yang dibawa datang ataupun diceritakan semula oleh sahabat kekasih hati baginda Nabi SAW yang bernama Anas. Anas ni Anas apa? Tak dengar. Saya tahu dia pandai. Tapi tak mau bersuara. Suara pelan-pelan dalam tudung. Anas apa? Kamu tak bunyi pun. Ingat sikit lagi. Kan lubang telinga saya kena sumbat. Anas bin. Ya, ada kan? Anas bin Malik. Anas bin Malik. Okey. Ianya disebut oleh satu bahasa yang saya kata kasar lah bagi umat mutakhir ni kepada kita. Dianya disebut sebagai hamba Rasulullah. Kita tahu Rasulullah tidak pernah menghambakan manusia. Sebaliknya Rasulullah ambil, Rasulullah bela. Hidup dengan Rasulullah seperti mana ahli keluarga. Anas bin Malik adalah seorang kanak-kanak yang dihadiahkan oleh ibunya kepada Rasulullah ketika berusia 6 tahun. Hidup dengan Nabi SAW, hidup bangkit dengan Nabi, makan minum dengan Nabi, bersusah senang dengan Nabi, bertangis tawa dengan Nabi SAW. Itulah Anas bin Malik. Dan hadis ni Anas cerita, dia kata satu hari aku sedang duduk dengan Nabi SAW. Lantas dia kata sami'tu, aku dengar. Aku mendengar Rasulullah SAW berkata, bersabda, yaqulu, firman Allah Subhanahu wa taala dengan katanya apa dia? Telah berfirman Allah Taala, apa yang Allah Taala kata? Baik. Seperti mana Al-Quran ada asbabun nuzul, hadis pun ada asbabun nuzul.
sebab diturunkan hadis. Okay, sebab diturunkan hadis Anas bin Malik ni, yakni ketika mana satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan Sayyidina Umar. Rasulullah ni dia demam hari tu. Nah, dia demam. Habis solat subuh, dia balik terus ke rumah dia. Kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni menimbulkan satu tanda tanya di kalangan sahabat yang selalu dia duduk dengan kita kalau habis-habis subuh adalah perbincangan, nasihat yang Rasulullah bagi. Tapi pagi tu habis subuh terus balik ke rumah. Rumah dia kan dekat, balik ke rumah Sayyidatina Aisyah. Jadi pasal apa Nabi balik awal hari ni? Macam kita lah kan. Pasal apa kamu ada balik awal? Sakitkah dia? Macam-macam timbul persoalan. Sayyidina Abu Bakar ni dia seorang yang lemah lembut. Dia hanya pergi tunggu depan muka pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak dengar bunyi apa pun. Lepas tu dia patah balik, dia mai kepada Umar. Wahai Umar, hang ni keras sikit kalau kita kata hang berani sikit. Hang ni tak berapa nak malu sangat. Pergi tengok saat Rasulullah pasal apa. Habis-habis subuh hari ni balik terus ke rumah. Dan Umar pun tak cakap banyak. Dia pun dalam hati tertanya-tanya, awaklah junjungan besar kami ni. Sakitkah dia? Apa permasalahan? Dia balik, rupanya Rasulullah kurang sihat. Kurang sihat. Sayyidina Umar masuk, Rasulullah duduk tidur. Rasulullah duduk tidur. Apabila yang membuka pintu itu adalah Sayyidatina Fatimah ada di sisi Rasulullah. Rasulullah kata, pergi tengok siapa mai. Dia jenguk-jenguk, dia kata Umar. Rasulullah yang tidur waktu tu kain jubah dia tersingkap, nampak betih dia. Nampak betih dia. Dia bangkit, dia cepat-cepat tutup. Dia bangun duduk, dia kata panggil masuk. Dan dia arahkan kepada Sayyidatina Fatimah untuk balik keluar sebab dia nak sembang dengan tetamu dia ni. Dia Umar pun masuk, biasalah peluk Rasulullah, pegang Rasulullah, tanya sakit ke apa ke. Macam kita lah, ada hari sihat, ada hari tak sihatnya. Kata Rasulullah kurang sihat, kurang sihat. Jadi dia duduk, dia tengah duduk dengan Rasulullah, mai pula seorang lagi. Kata Umar ketika ni mungkin Abu Bakar. Mungkin Abu Bakar yang ada. Lepas tu Rasulullah kata pergi tengok Zat sebab Fatimah dah balik. Bila mana Umar pergi tengok di luar tu, nampak ada seorang pemuda yang sedang menangis. Menangis, meracau, menjerit-jerit depan pintu Rasulullah. Tu Umar tanya pemuda tu, pasal apa? Dia kata aku nak jumpa Muhammad. Jadi Sayyidina Umar ni dia tak mau bagi jumpa dengan Rasulullah sebab Rasulullah tak berapa sihat. Jadi dia kata tak apa, dia kata bagi tahu masalah tu dekat aku, apa dia, pasal apa. Tak mau, dia kata tak ada siapa boleh selesai masalah aku ni kecuali Muhammad sahaja. Lepas tu sambil dia teriak. Ketika ni bergenang ayat mata Sayyidina Umar. Tengok dia pemuda ni menangis sungguh-sungguh. Menangis sungguh-sungguh. Tolonglah, dia kata aku nak jumpa dengan Muhammad. Hati dan jiwa aku takkan tenang selagi tak bertemu dengan dia. Tu Sayyidina Umar pun pilah dengan mata yang berlinang. Rasulullah tengok heran. Manusia yang sekeras hati Umar ni kalau boleh menangis tengok orang, tentu pemuda di luar tu ada hajat sangat-sangat. Kemudian Rasulullah kata panggillah dia masuk. Dia masuk, dia menghadap. Bila dia menghadap dengan Rasulullah tu, dia tersungkur sujud terus. Ya Rasulullah, dia kata ampunkanlah dosa aku. Rasulullah kata, wa maghfiratun min indallah. Keampunan ni daripada Allah. Aku tak boleh. Apa dia dosa apa hamba ni? Dia kata dosa aku banyak sungguh ni. Tolonglah, dia kata. Mintalah keampunan pada Allah. Sesungguhnya dia kata, keampunan memang datang daripada Allah. Tapi engkau adalah pintunya. Pintu taubat. Kalau kata recommend daripada Rasulullah, Allah Ta'ala confirm ampun. Jadi dia main melalui pintu maghfirah Allah. Dia minta kepada Rasulullah,
tolong mohon pada Allah tentang keampunan dosaku yang banyak. Rasulullah tanya, banyak mana dosa ni? Dia kata besar. Besar sangat. Sebesar mana? Adakah seluas lautan? Luas lagi dia kata. Besar lagi dosaku. Ha? Adakah setinggi langit? Rasulullah tanya. Dia kata tinggi lagi. Tinggi lagi. Menembusi ruang angkasa. Adakah sepenuh langit dan bumi? Besar lagi. Oh, besar sangat ni. Ha? Besar sangat ni. Sampai kira tak ada perbandingan. Kalau kata kita kata banyak seluas lautan. Bagi kita dah banyak dah. Kemudian dia kata setinggi angkasa. Lagi besar dia kata. Habis tu memenuhi ruang langit dan bumi. Lagi besar daripada tu. Habis perbandingan apa yang Rasulullah nak buat. Bermakna besar sangatlah dosa tu dia buat. Kemudian Rasulullah kata lah ni cerita dulu. Allah itu maha pengampun. Jangan cerita dulu apa dosa yang buat. Dia pun cerita. Saya pernah cerita dah cerita dia ni. Dia beritahu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ni, tugas aku adalah seorang penggali kubur. Aku berkenan dengan seorang perempuan ni, cantik sangat. Tapi dia anak orang berpengaruh dalam kota Madinah. Ha? Anak orang berpengaruh. Aku ni siapa? Hanya seorang penggali kubur. Hati berkenan dekat anak YB Datuk. Rasa-rasa setaraf tak? Duk teringin kok jauh saja dia kata. Ha? Setiap kali aku tengok dia kata aku memang teringin. Ada hasrat dalam hati tapi tak kesampaian sebab tak sama darjat. Kemudian dia kata, satu hari tu dia kata, aku telah pun menyempurnakan satu jenazah. Bila masuk dalam lahat kan tugas si penggali kubur nanti tetap. Tu buka muka kan, buka muka jenazah. Dan hari tu bila aku buka muka, budak perempuan yang aku berkenan tu, rupanya telah mati. Belum sempat aku sampaikan hajat. Nah, dia ni punya usaha lah kerja, nak bagi sama level dengan anak YB Datuk ni, contoh, saya bagi contoh. Ha? Dan bila tak sempat dia kata, aku tengok muka dia dengan cantik dia. Ha? Dengan putih bersih dia. Anak darah mati. Ha? Dan aku rasa sayang sangat. Sebab dia tak sempat berkahwin dengan siapa-siapa pun. Ketika ni dia kata timbul dalam hati aku satu keinginan. Ha? Sat lagi, lepas aku kambuh ni, aku nak main balik kat perempuan. Dia kata lepas waris semua balik, tinggal aku dengan dia, kembali ke lahat dia. Aku buka kafan dia, aku berzina dengan dia. Berzina dengan si mayat muda ni tadi. Rasulullah kata apa dia? Cukup. Jangan lanjut lagi cerita. Aku tak mau tengok. Saidina Umar ni heret dia, bawa keluar. Sudah. Sambil Rasulullah menangis, Rasulullah kata sudah, pergi keluar. Maknanya, mana apa? Dengar pun tak boleh, punya besar dosa. Terlalu besar dosa. Dia kata dengar saat, dia kata ada sikit sambungan lagi ya Rasulullah. Dengar saat dia kata. Sudah kata Rasulullah, ni kali keberapa dah? Baru kali pertama dia kata. Sebab memang aku teringin sungguh dekat perempuan. Dia Rasulullah kata, wahai Umar bawa dia pergi jauh-jauh daripada aku. Dia berangkak, dia masuk balik dalam rumah Rasulullah. Ya Rasulullah ada satu lagi. Kita kata ada satu bab, ada satu babak lagi yang aku tak habis cerita. Rasulullah pun tak mau pandang muka dia, Rasulullah bagi belakang. Dia sambil menangis, sambil lutut, minta ampun. Ya Rasulullah, dia kata, selepas aku berzina dengan dia, dia bangkit perempuan tu, dia kata. Dia bangkit, waktu aku nak tinggalkan dia, dia tanya dekat aku, hang nak tinggal aku dalam keadaan berjunuh kah? Bila si mayat tu tanya. Dan saat itu dia kata, luluh seluruh tijang jantung aku. Dia kan kita bila mati, bila dia dah dikafankan, tentu dah diwudukkan, mandi pun mandi jenazah kan. Lepas tu dengan keadaan dia dalam keadaan berjunub ni,
Bermakna mayat tu dah tercemar. Perempuan tanya, "Hang nak tinggal aku dalam keadaan berjunuk?" Dia rasa dosa ni. Sambil dia tutup kapal perempuan tu, dia menangis. Dia tak boleh duduk dah di rumah tu yang dia berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah kata, "Wahai Umar, bawa dia keluar jauh daripada pandangan aku, tak mahu tengok dia. Bawa pergi." Tak mahu tengok. Sayyidina Umar pun heret dah. Heret dia buat. Dia dengar lah. Tangisan dia merayu-rayu, merintih. Panggil nama Muhammad, tolong Muhammad. Mintalah pada Allah engkau kekasihnya. Dengan permohonanmu dosaku diampun. Mintalah, dia kata tolong. Tolong Sa'ad. Nah, macam kita lah minta tolong kat orang. Atas hajat yang sangat-sangat tolong Sa'ad. Bila Rasulullah pun tak mau tengok dia. Apatah lagi Allah. Rasulullah kan kekasih Allah. Kalau kekasih dia pun tak mau tengok, apatah lagi Allah. Jadi ketika ni Rasulullah pun menangis. Buatlah sampai tahap tu. Punya kejahatan umat ni. Dalam tangisan Rasulullah yang tak berhenti-henti ni, Allah Ta'ala kirim Jibril alaihi salam turun. Bawa wahyu hadis yang kita baca ni. Membawa wahyu hadis yang kita baca ni. Jibril mai disaksikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Rasulullah menangis dalam keadaan tengah duduk, berpeluh-peluh badan baginda sampai basah baju Nabi. Kemudian dilihat Nabi tersungkur waktu masuk wahyu hadis Qudsi ni. Rupa-rupanya Jibril alaihi salam sedang menyampaikan satu pesanan Allah Subhanahu wa taala. Pesanan yang cukup indah untuk kita amalkan. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam." Allah panggil ya bena Adam. Bila disebut wahai anak Adam, kita anak Adam kan? Kita bukan anak lembu. Kita anak Adam. Bermakna kita termasuk dalam seruan firman Allah ni. Aku juga anak cucu Adam. Apa yang kata Allah yang Maha Pengasih? Sesungguhnya engkau selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, pasti aku mengampunimu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka ma da'autuk." Selama mana hang berdoa. Cara kita berdoa berbeza-beza. Ada yang duduk berdoa minta pada Allah dengan sepenuh harapan. Panjat munajat pada Allah, minta sungguh-sungguh. Mengharap belas kasihan daripada Allah. Pengampunan daripada Allah. Mengalir air mata. Mengenangkan dosa-dosa yang lalu. Cara kita berdoa berbeza. Ada yang tersungkur sujud sehingga tak terangkat kepala. Bisik pada Allah, "Ya Allah, aku hamba berdosa. Ampunkanlah dosa-dosaku." Dosa yang dalam keadaan kita sedar. Dosa yang dalam keadaan kita tak sedar. Dosa yang sengaja kita buat. Dosa yang tak sengaja kita buat. Ada yang berdoa sambil duduk. Walaupun tangan tak terangkat. Tapi hati sayu memikirkan. Menyebut-nyebut dosa-dosanya. Itu da'autuka. Itu keadaan hamba yang sedang berdoa pada Allah. Dalam cara yang berbeza-beza. Kita jangan letak. Dia berdoa tapi tak angkat tangan. Kita tak tahu hati dia dekat dengan Allah macam mana. Dia berdoa tapi duduk diam, mulut pun tak berbunyi. Kita tak tahu perhubungan hati dia dengan Allah. Jadi kata Allah, "Ma da'autuka," selama mana hang berdoa. Maksud berdoa ni minta. Kita minta, ada cara kita hulurkan tangan, kita minta agar Allah lebih kasihan. Minta bukan sebelah tapi dua-dua belah. Ada yang dalam keadaan menangis, menjerit. Ada dalam keadaan berbisik. Ada tak keluar suara. Hanya hati berdetik. Itu kata mada'autuka. Selama mana hamba minta dekat aku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan engkau wajawattani.
hang berharap, minta dan berharap. Harap Allah Ta'ala ampun. Ghafartu laka. Aku ampunkan, kata Allah. Selama mana hampa minta, selama mana hampa berharap, kita minta ampun pada Allah. Dan harap kena ada rojak. Bukan rojak buah. Rojak itu satu pengharapan yang kita letakkan pada Allah. Setiap kali aku minta, Allah bagi. Itu harapan. Aku minta dah lama tapi tak dapat. Allah sedang bagi. Tapi belum masanya untuk aku perolehi dengan segera. Tak sesuai lagi. Harapan kita ada, tak apa. Kita ada berdoa. Berdoa tu maksud minta lah. Seru. Aku dah minta pada Allah dan aku yakin pertolongan itu sentiasa ada. Cuma cepat dengan lambat. Itu orang kata rojak. Ada harapan. Orang yang ada harapan dengan Allah ni, dia tak susah hati. Kalau bukan hari ni, mungkin esok. Kalau bukan esok, mungkin minggu depan. Kalau bukan minggu depan, bulan depan. Kalau bukan bulan depan, mungkin tahun depan. Atau mungkin selepas aku mati. Tapi harapan dengan Allah itu kena terus ada. Wala tai'asu min rauhillah. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Jadi bila sampainya hadis ini kepada Nabi SAW, Allah Ta'ala abang. Selagi mana hamba-Ku itu berdoa kepada aku dengan penuh harapan, memohon kepada aku, minta dengan sungguh-sungguh, ghafartu laka. Aku akan bagi keampunan. Jadi maknanya Allah Ta'ala bagi tahu kepada Rasulullah, walau besar dosa yang dibawa oleh pemuda ni, besar sangat. Selama mana dia minta dengan penuh keampunan, dengan penuh penyesalan, selagi itu aku akan mengampunkan. Kalaulah dosa kita ini seluas-luas langit dan bumi. Dosa yang kita bawa ni seluas-luas langit dan bumi. Memang kalau dihitung daripada hari akil balik kita sampai ke saat ini, banyak sangat. Tak terbilang. Nak cerita dekat Allah punya banyak sampai tak tahu nak cerita. Hanya pengampunan yang kita mohon pada Allah. Di samping satu harapan yang tinggi, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kita. Maka kata Allah, aku ampunkan. Jadi maknanya Allah Ta'ala suruh Rasulullah pergi ambil, cari balik pemuda tu, bawa mai balik. Yang tadi Rasulullah tak berpandang muka dia. Rasulullah pesan kepada Sayyidina Umar, pergi panggil dia balik. Pergi panggil dia balik bila Rasulullah tersedak daripada, saya kata Rasulullah ni waktu masuk wahyu, memang dalam keadaan baginda hilang kesedaran seketika. Sebab dia duduk dengan Jibril. Dan kata badan dia berpeluh-peluh. Kalau dia tengah berdiri dia akan terduduk. Kalau dia duduk dia akan jatuh terbaring. Yang kata ada ketika mana baginda duduk di atas unta. Unta tu terduduk. Beratnya bukan banyak sangat turun. Kadang-kadang 3-4 ayat, 5-6 ayat yang turun. Tapi beratnya tanggungjawab yang dipikul oleh Nabi SAW untuk menyampaikan wahyu ni berat. Maka Nabi jatuh tersepuk. Jatuh tersepuk. Itu di antara hadis ni yang mana yang membuatkan tubuh badan baginda berpeluh hingga basah baju Nabi SAW. Dan kemudian Umar pergi ambil pemuda tu mai kepada Rasulullah. Nah, masih ada lagi kesan-kesan tangisan esak sendu si pemuda ni tadi. Allah mahukah mengampunkan dosaku? Lepas Rasulullah pun baca dekat di hadis ni sebagai pengubat duka dia. Pengubat lara di hati dia. Yang mana kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun dosa yang dibawa itu setinggi langit memenuhi ruang angkasa. Atau memenuhi langit dan bumi. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semastaghfartani, kemudian hampa minta ampun dekat aku. Tapi kita tahu konsep pengampunan ni kita minta ampun dengan sebenar-benar pengampunan. Minta sungguh-sungguh. Kata Allah, ghafartu lak. Nescaya aku akan mengampuni kamu. Ini satu pengharapan dalam diri kita.
Setiap kali nak hadir kepada Allah akan timbul satu rasa, layakkah aku? Kita selalu takkan tanya diri kita, layakkah aku menghadap dengan Allah Azza wa Jalla? Malu, malu. Malu sungguh rasa. Membawa diri yang penuh dengan dosa. Kalau nak menghadap dengan Allah, di samping dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, kasih yang paling dekat dengan Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selama hayatnya memohon keampunan bagi pihak kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehari semalam aku mohon keampunan kepada Allah 70 kali. Ada hadis kata 100 kali. Sehari semalam. Nabi yang maksum, yang tidak ada dosa, setiap hari beristighfar memohon keampunan pada Allah bagi pihak kita 100 hingga 70 hingga 100 kali. Dengan permohonan yang sungguh-sungguh, dengan tangisan baginda. Ada ketika kata Aisyah, basah janggut-janggut Nabi, basah baju-baju Nabi dengan air mata. Walhal dia tak ada dosa. Dia tak ada dosa. Tapi dia minta ampun bagi pihak kita. Takkanlah kita tak boleh menangis, memohon ampun di atas dosa kita sendiri. Atau mungkin kita, tak apalah, Rasulullah dah minta ampun bagi pihak aku. Aku tak buat dosa banyak sangat. Kita tak pernah berzina. InsyaAllah kita tak pernah berzina. Kita tak pernah pergi menelanjangkan mana-mana orang. Apatah lagi orang yang dah mati. Cuma kita adalah dosa-dosa kita. Nak kata kecil, tak kecil, besar. Di antara dosa besar yang kita buat, meninggalkan solat, mengabaikan puasa, mengumpat keji, mungkin menaburkan fitnah, bersangka buruk, itu di antara dosa-dosa besar. Dosa inilah yang kita nak himpun menghadap dengan Allah. Berbincang satu persatu. Bagi tahu kepada Allah, aku macam ni, aku macam ni. Ampunkanlah dosa-dosaku, ya Allah. Tak bolehkah kita menangis, menyesali di atas dosa yang begitu banyak. Tapi Allah Ta'ala kata, kalau hang minta, aku bagi. Sebab kita tak pernah lah sampai kepada tahap bunuh orang. Berzina dengan mayat pula tu. Kalau kata pemuda ni, diampuni dosa-dosa dia. Kita ni ampun tak? Allah Ta'ala ampun tak? InsyaAllah. Itu yang dia katakan, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Ada orang yang putus asa daripada rahmat Allah. Bila kita ajak dia, dia perli pula kita. Tak apalah hampa pilih, hampa ahli syurga. Tak apalah hampa, aku ni apa sangat, aku ni ahli neraka. Dia pilih kat kami. Dah kami memang macam ni. Tak salah hampa pilih kawan. Hampa orang baik-baik. Kita nak ajak ikhlas tu. Kena perli pula. Orang lah ni dah jadi ustazah, perli pula kita. Pedih ni kata-kata ni. Kita nak kawan dengan dia. Bukan abang kata nak jadi ustazah. Sampai bila pun tak jadi. Jadi lugu ni je lah. Kita tera-tera ni sajalah. Cuma bila mana kita nak berubah, kita nak berhijrah, kita nak ajak juga sahabat-sahabat yang kita sayangi. Untuk sama-sama mendekatkan diri dengan Allah. Salahkah? Kena perli lagi, kena kata lagi. Orang lain ni bukan nak kawan dengan kita ada. Kita ni jahat. Ada kata-kata macam ni. Katakan pada dia, Allah tu Maha Pengampun. Jauh lagi keampunan Allah itu jika nak dibandingkan dengan dosa kita. Aku bukan siapa-siapa. Cuma aku makhluk berdosa yang sama-sama nak mengajak sahabat yang disayangi ke jalan Allah Azza wa Jalla. Bukan siapa-siapa. Bukan nak abang kata kita ni baik dah. Tak baik pun. Kita kenal diri kita. Kita tahu perjalanan hidup kita. Kita tahu aktiviti kita hari-hari. Kita duduk seorang, kita jadi lagu mana. Kita dengan orang, kita jadi macam mana. Kita tahu, kita kenal diri kita. Kita tak kata pun kita baik. Cuma kita nak ajak kawan kita untuk sama-sama buat baik. Dan jangan sesekali
ada dalam diri kita satu rasa. Rasa apa? Rasa ujub. Aku ni rasa dah cukup baik dah. Bajet bagus. Bila mana dia rasa dia di kalangan kawan dia, dia yang paling bagus dari segi penampilan, dari segi ilmu. Jadi dia rasa dia yang paling baik. Lepas tu semua tak baik. Dia lah yang dalam rahmat Allah. Lepas tu bukan dalam rahmat Allah. Yang ni jangan ada. Ataupun, itu nama dia perasaan ujub. Satu lagi yang Allah Ta'ala sebut sini. Selagi mana hampa minta ampun kepada aku, tidak ada rasa syirik dalam diri kamu. Maksud rasa syirik ni, tak ada rasa riak. Bukan kerana siapa-siapa kita buat. Tapi dia hadir dalam hati kita kerana kesedaran yang Allah Ta'ala hantar. Sediakanlah hati kita ni, diri kita ni sediakanlah untuk menerima hidayah daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tegur kita dalam berbeza-beza. Yang didatangkan kepada kita tengah duk elok-elok, tengah duk senang-senang, tengah bahagia. Dia datangkan satu ujian. Adakah dia berbentuk musibah atau bala? Atau dia ujian itu berbentuk rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Kita fikir semua itu adalah satu kebaikan dan rahmat daripada Allah. Kenapa Allah Ta'ala ambil daripada aku? Macam kehidupan Nabi SAW tengah bahagia hidup dengan Khadijah. Dikurniakan anak perempuan, lelaki. Nombor satu perempuan, nombor dua perempuan. Puteri pertama baginda adalah Sayyidatina Zainab bintu Muhammad SAW. Puteri kedua bernama Ummu Kalsum bintu Muhammad SAW. Yang ketiga bernama Ibrahim. Yang keempat bernama Ruqayyah. Ketika mana hadirnya putera lelaki, seronok. Kan bila dah kata anak perempuan semua, yang ni dapat anak lelaki. Seronok. Dalam Rasulullah tengah suka, sayang, dapat seorang anak lelaki ni, Allah Ta'ala matikan. Allah matikan dia. Walhal Nabi itu tak ada dosa. Kenapa dimatikan? Buah hati kesayangan baginda. Penghibur luka lara baginda. Sebab Allah ada perancangan yang lain. Macam tu juga kita. Dalam kita sayang-sayang benda tu, kalau Allah Ta'ala ambil atau Allah hilangkan dia daripada kita, Allah ada perancangan yang lebih baik buat kita. Kita kena ingat begitulah. Allah Ta'ala sedang merancang sesuatu yang lebih baik buat aku. Sebab tu Allah Ta'ala ambil dia daripada aku. Kita tak tahu, memang hati rasa sedih. Buatlah dia ambil aku punya. Kenapa dia tak ambil dia tu? Kenapa aku yang dipilih, ya Allah? Ada sebab tu kata perancangan Allah dengan kita ni kita tak tahu. Hanya hadirlah dengan penuh rasa berdosa kepada Allah dan yakinlah. Yakinlah dia kata. Kalau hampa bawa dah, innaka lam ataitani biqurabil ardi khotaya. Kalau lah hampa mai dekat aku, kata Allah, dengan membawa dosa penuh muka bumi ni. Thumma laqitani wala tusriku bi. Hampa mai jumpa aku, jumpa dengan Allah. Baik nak jumpa Allah ni di mana? Allah kata aku ni dekat sangat dengan hampa. Dekat lagi, lebih daripada orang Nadi. Punya dekat Allah dengan kita. Dekat sungguh-sungguh. Minta lah, benda ada dekat. Minta bila-bila masa. Tapi dia kata, la tusriku bi. Jangan sesekali mensyirikkan aku. Tak ada dalam hati kita satu rasa riak. Riak dan takabur tu syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Tak ada dalam hati kita, aku ni lepas aku semayang ni, aku nak pergi jumpa kawan tu. Nak suruh dia buat sekian. Kalau orang tua-tua tu, dia kata pergi melempak lah tang ni. Nak pergi carilah kawan tu, bomo ni. Itu di antara syirik yang jali. Syirik yang nyata. Sembahyang, no? Berzikir rajin, bersedekahnya rajin. Tapi sayang, syirik tak mau tinggal. Hamba kerja dua-dua benda tu.
Mana boleh campur. Dan apa yang Allah Ta'ala buang, dua-dua Allah Ta'ala buang, Allah Ta'ala ambil satu je. Yang tetap makhluk pendosa atas nama syirik. Tapi kalau tak ada perasaan tu, dia kata, tak ada sikit pun, la ataitu ka biqarabiha maghfirah. Nescaya aku mai dekat hampa, aku bawa datang kepada hampa, iaitu maghfirah. Maghfirah ini maksud dia, pengampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Okay, kita kembali pada cerita pemuda asbabun nuzul hadis ni tadi nak. Lepas Nabi baca kepada dia hadis ni, nak, dia minta kepada Nabi, aku diampunkan kah? Aku diampunkan kah? Dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, engkau diampunkan. Engkau diampunkan. Engkau diampunkan. Dengan penuh rasa kesyukuran dan penuh rasa kegembiraan, Nabi pegang kedua-dua tangan pemuda tu. Macam nak abadlah kabar gembira. Allah Ta'ala itu maha pengampun. Rahmat Allah itu maha luas. Kalau kita kata langit dan bumi ini besar, kita kena faham pengampunan Allah itu lebih besar daripada langit dan bumi. Kita yakin benda yang besar akan mengkifaratkan benda yang kecil. Kita faham secawan darah jika dicampurkan dengan satu besen daripada air, nescaya akan cerna warna merah tu. Hilang warna merah tu. Perumpamaannya, secawan darah pekat tu mungkin dosa kita. Maghfirah Allah ni sebesen air. Bila dituang dia akan hilang warnanya. Walaupun kesan kekuningan masih ada, berusaha kepada Allah. Minta sungguh-sungguh agar diampunkan dosa. Yang mana kesimpulan daripada hadis ni, Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajarkan kita, yakni apabila kita berdoa kan, hari-hari kita berdoa, setiap hari. Dalam berdiri, dalam duduk, nak masuk tandas, keluar tandas, nak makan, sebelum makan, selepas makan. Semua minta, tak ada pada lain dah kita minta. Semua kita minta pada Allah. Nak keluar rumah, nak masuk dalam rumah, nak pakai kasut, nak pakai baju, nak tengok cermin, semua. Rasulullah ajak kita, tu semua dipanggil doa. Apa doa? Minta. Ada ketika kita angkat tangan, ada ketika kita tak angkat tangan. Tidak. Contoh saya bagi yang kita tak angkat tangan. Kita nak terberak. Atau nak terkencing. Nak masuk dalam tandas. Ada masa dia nak duduk diri depan pintu tandas. Saat nak berdoa. Kalau hak yang unjak tak apa nak kuat tu, dia boleh terbarai lah depan tu. Tu baru nak baca doa. Kan? Berdoa tapi sambil lari. Doa dah, minta tu. Tapi sambil lari. Tapi janganlah duduk baru berdoa. Tak boleh. Masa duduk lari tu. Tapi tetap kita berdoa dalam bentuk atau kedudukan kita yang berbeza-beza. Nak kata. Tapi ada konsep berdoa telah diajar oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Matan Nawawi ni, yang mana dia sebut, dia kata berdoa ni kena ada satu harapan. Tadi saya sebut, Arab kata harapan tu apa? Yang saya kata bukan buah tu. Roja. Harapan tu roja. Bila setiap kali kita berdoa, kena ada harapan. Allah Ta'ala dengar dan makbul. Nak minta dah. Dapat dah lagi? Tak dapat, tapi Allah Ta'ala terima. Cuma bila-bila nak dapat tak tahu. Dan itu konsep yang pertama. Berdoa kena berharap Allah terima. Aku ni minta je lah kat Allah, dia terima ke tak terima tak tahulah. Ada perasaan dalam diri kita tu. Rasa dosa banyak sangat. Dia terima tak terima, wallahualam, tapi aku minta. Kemudian yang kedua kata Imam An-Nawawi, kena khusyuk. Nak minta doa kena khusyuk. Mulut saja minta. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, hati tak main pun. Minta ampun kena khusyuk. Dalam bahasa lain kata fokus pada permintaan tu. Minta. Tapi tak ada rasa fokus.
Tak berhajat pun, aku saja-saja je minta, dia dapat. Oh, kira nasib lah tu. Mana boleh macam tu? Ha? Kemudian kata Imam Nawawi lagi, dia kata, bila dah hang minta, hang fokus, hang khusyuk pada permohonan tu, hang kena buat apa? Taat. Sembahyang pun duk tak duduk berdoa. Nah, sembahyang pun tak mau, puasa pun tak mau, bermasyarakat pun tidak, duk tak duduk minta doa. Nah, ya Allah bagilah kawan tu jadi lagu ni, bagilah kawan ni jadi lagu tu, berdoa sambil melaknat orang lain. Jadi bila tidak ada ketaatan, macam mana doa tu nak sampai? Ha? Kemudian kata Imam Nawawi lagi, apabila berdoa tu okey, tapi tak fokus. Tak khusyuk. Bila tak khusyuk, maka tak ada ketaatan yang dia buat. Tak ada amalan yang kita kata yang nak menyokong kuat permintaan dia itu diterima dan diberi. Tak ada ketaatan. Tak mana Allah Ta'ala nak pandang. Lepas tu tak yakin, tidak ada keyakinan dalam diri. Bila kita minta, kita yakin dengan sepenuh hati bahawasanya Allah Ta'ala terima. Allah Maha mendengar, Allah Maha pengampun. Cuma belum dapat lagi. Perasaan yang kelima kena ada dalam diri. Jangan terburu-buru. Pertama, kata Imam Nawawi, berdoa dan tahu doa itu adanya harapan. Harapan apa? Harapan dimakbulkan. Pertama kena ada harapan. Dalam berdoa kena ada harapan. Yang kedua kena khusyuk. Ataupun fokus pada benda apa yang kita nak minta pada Allah. Yang ketiga, yang mana teruskan ketaatan. Pertama rojak harapan. Saya ulang balik nak. Pertama harapan. Yang kedua khusyuk. Yang ketiga ketaatan. Amal soleh. Kena ada ketaatan. Yang keempat yakin benda tu diterima. Dan yang kelima jangan terburu-buru. Maksud dia, awak tak dapat lagi ni. Lama dah minta. Awak tak dapat lagi ni, bila nak dapat? Agak-agak lah. Hang minta gelang mah besar lipan bara tu. Lepas tu kerja pun tak mau. Duduk saja lama dah minta. Tak pakai gelang lagu tu. Tak dapat pun nak pakai loket besar tu. Agak-agak lah hang minta pun apa pun tak buat. Boleh tak nak minta tu? Boleh tak? Boleh tak nak minta kaya? Allah bagilah aku kaya, malu kan? Tapi boleh lah. Boleh minta kaya. Ya Allah, hang bagilah aku esok pagi jadi kaya. Agak-agak lah. Duduk saja, bangkit-bangkit tidur, esok tengok-tengok. Dalam selimut, selak selimut. Ada sekarang rumah. Ada kata kemarin suruh yakin. Yakin boleh dapat, saya yakin. Tengok-tengok. Bawah selimut ada sekarang rumah. Adalah bantai busuk hang bawah tu. Yang disebutkan jangan terburu-buru. Nak dapat apa yang kita minta. Sebab tu saya kata, kalau bukan hari ni, kalau bukan saat ni dia bagi, mungkin esok lusa. Kalau bukan esok lusa, mungkin tahun depan. Kalau bukan tahun depan, mungkin tak dapat dah. Sampai kita mati. Sebab benda yang kita minta tu kita tak tahu baik ataupun buruk. Tapi yakin dengan Allah dengan sebenar-benar keyakinan, doa tu Allah Ta'ala terima. Diizin dapat ataupun tidak, itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam Allah Ta'ala berpesan pada hadis ni, maka Nabi pun berkata-kata dengan pemuda tadi, yang kata keadaan pemuda tadi tu senang, tenanglah sikit tangisan dia. Semakin reda tangisan dia. Dan pesan Nabi kepada pemuda tadi tu, teruslah beramal di jalan Allah. Dan satu saja Nabi pesan, jangan selamatkan diri kita seorang. Ajaklah jiran sama. Ajaklah ahli keluarga yang paling aula. Ajak ahli keluarga dulu. Ni yang dikatakan, tarbiyah kita yang pertama adalah kepada ahli keluarga. Baik, tak semua ahli keluarga mau dengar dah. Bila dia tak mau dengar, baru kita cari orang lain. Kadang kita nak tarbiyah orang lain lebih mudah daripada ahli keluarga. Sebab ahli keluarga ni dia kenal kita luar dalam. Daripada kecil dia duduk dengan kita. Wah, macam aku tak tahu. Baru kudi yang tak mana pun aku boleh baca. Dia main bawa keluar kalam tu.
Receh, nah. Aku nak abang, aku pun pergi belajar. Halah ni jadi ustazah. Dia keluar main lagi satu perkataan pedih sangat. Mampu pergi kat hampa, punya pasal kubur masing-masing. Hampa hai hampa, aku hai aku. Kalaulah Rasulullah bersikap macam tu, nescaya Islam takkan sampai kat kita. Tapi Rasulullah ni bersifat rauf, nah, pengasih. Yang mana dia tak mau masuk ke syurga seorang diri. Dia nak bawa semua umat-umat dia untuk sama-sama masuk bersama dengan dia. Lepas tu bila Jibril buat main kata aku dah bawa dah 700,000 di kalangan umatmu untuk masuk ke syurga. Dia tanya kepada Jibril, 700,000 sajakah? Sebab kalau nak ikut Rasulullah nak kutip sahabat dia dalam hayat ni dirakamkan ada 100,000. Tapi Allah Ta'ala bagi 700,000. Makna lebih daripada kawan-kawan dia yang akan dimasukkan dalam syurga. Bila Jibril bagi tahu kata 700,000, dia kata 700,000 sajakah? Jibril kata yang tu Allah Ta'ala kata banyak tu je. Ya Allah tambahkan lagi. Allah tambah kata kepada Jibril tambah lagi 700,000. Jibril bagi tahu ya Muhammad, Allah Ta'ala bagi lagi 700,000 masuk ke syurga. Banyak tu sajakah? Maknanya dia bukan minta untuk diri dia, untuk kawan dia, untuk adik-beradik dia tak minta. Tapi dia minta untuk seluruh umat dia. Dan katanya kepada Jibril, boleh tak bagi lebih lagi? Kata Jibril alaihissalam, kalau aku pergi ambil sekali lagi aku ambil, maka aku akan ambil semua mereka itu kecuali yang ada syirik dalam hati dia. Ya, dia kata, itu hajat aku, ambil semua. Masuk ke syurga kecuali yang ada syirik dalam hati mereka. Ini pernyataan daripada hadis Nabi SAW. Kita tahu kita banyak berdosa, dosa yang kita bawa banyak. Dan kita tahu Allah Ta'ala itu maha pengampun, maha mengasihani, tapi minta sungguh-sungguh. Jangan minta main-main. Di antara permohonan yang selalu kita minta, lafaz istighfar tu lah. Lafaz istighfar pun ada macam-macam jenis kan. Ada yang orang cuma kata astagfirullah. Boleh tak? Boleh. Sependek-pendek lafaz istighfar ialah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ataupun ada tambah sikit astagfirullahalazim. Ataupun okey, yang pertama astagfirullah itu lafaz paling pendek. Nak bagi cantik sikit astagfirullahalazim. Yang ketiga, ini lafaz yang selalu dibawa oleh Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Ini di antara lafaz zikir harian. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, yang kita bawa astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Itu yang keempat. Baik, Nabi ajar. Kita ni dalam kalam-kalam kita nak yang Nabi ajak ataupun kita kata yang mutawatir, yang mai terus daripada Nabi SAW, iaitu penghulu bagi segala istighfar. Allahumma anta rabbi. Sambung Saad. La ilaha illa anta. Anta khalaqatani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'lika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bini'amatika alayya. Wa abu'u bizambi. Faghfirli. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Penghulu bagi segala istighfar. Sebab Nabi kata, hadis ni hadis sahih. Sesiapa yang membaca penghulu istighfar, Nabi kata sekali pagi, sekali petang, andai ditakdirkan dia mati pada hari itu, diampunkan seluruh dosa-dosanya. Sekali yang Nabi kata, kita ikut buat 3 kali pagi, 3 kali petang. Di dalam bacaan apa dia? Al-Ma'surah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan sedikit amalan yang kita lakukan, kita dapat meraih rahmat Allah. Daripada rahmat Allah itu
dapat mengirim kita ke syurga. Wallahu a'lamu bishawab. Selesai sudah bacaan kitab Imam Nawawi. Dengan penuh harapan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Imam An-Nawawi yang mengarang kitab 40 hadis diberikan 2 lagi hadis yang istimewa untuk kita ini. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insan hebat yang bernama Mahyuddin. Asy-Syarif Mahyuddin ini dikurniakan Allah Subhanahu wa taala surga yang tertinggi daripada rahmat baginda sallallahu alaihi wasallam dan kasih sayang daripada Allah. Dapatlah kita dijemput bersama-sama untuk duduk bersama mereka di mahsyar nanti. Andai Allah Ta'ala sebut muttaqiina 'alal araik. Mereka itu akan duduk di mahsyar nanti di atas pelamin-pelamin yang dihias indah. Kalau andai kita tak dapat duduk sama level, sama tinggi dengan mereka, memadailah kita duduk di tepi kaki-kaki mereka. InsyaAllah Ta'ala. Dan Imam An-Nawawi ini wafat ketika mana usia 42 tahun. Mudah nak? Tapi dia ada 40 kitab yang dia karang. Umur 42, karang kitab 40 kitab. Ni umur 50, apa yang aku buat? Apa yang aku buat? Dia tak sempat berkahwin kerana terlalu sibuk menyusun ilmu Allah Ta'ala. Tak ada nak kahwin. Ni sampai tak ada besar lah punya nak kahwin. Duduk sekolah rendah lagi. Nak kahwin dah. Mereka pandai pula tu pegu dengan aku. Amboi-amboi lah. Apa kecil-kecil sangat lagi no. Dah pandai bicara tentang kahwin. Macam mana? Dan Imam Nawawi ni di dalam sirah umur dia 10 tahun dia dah hafaz Al-Quran. Umur 10 tahun. Dah hafaz lah 30 juzuk Al-Quran. Ayah dia ni akan bawa dia ke majlis-majlis ilmu. Lepas tu bila habis majlis ilmu, ayah dia nanti suruh dia pergi main. Dia pergi main dengan budak-budak. Dia tak mahu pergi main. Macam kita lah, hang cubalah pergi main dengan orang tu. Hidup menempel, ya tadi cuba keluar pergi main. Dia ni, ayah dia hambat dia pergi main. Sampai satu hari dia menangis. Bila mana ayah dia tak bagi dia duduk dalam kelompok orang yang duk minta ilmu. Hampir main di luar. Contoh lagu tu lah dalam bahasa kita. Hampa budak-budak tak kerti apa. Bila ayah dia halau dia lagu tu, dia menangis. Dia menangis. Kata seorang imam besar di negeri Nawa. Nawa ni negeri di Iraq nak. Jangan hambat dia. Dia ni bukan calang-calang punya orang. Dia akan jadi seorang imam yang besar. Seorang imam yang muktabar. Lepas tu ayah dia memanggil, tak apalah. Tak mampu sudahlah duduk belakang ni. Dia di antara orang yang hebat. Wafat berumur 42 tahun. Tapi umur dia panjang sampai hari ni. Pasal apa saya kata panjang sampai hari ni? Selagi kita duk baca kitab hadis Nawawi ni, bukan kita saja baca nak. Malahan universiti tertua di dunia, Al-Azhar, masih menggunakan kitab ni. Masih menggunakan kitab ni. Dengan itu, dengan rasa rendah dirinya, saya terima ijazah kitab ni dari seorang guru. Jadi saya hari ni, khatamnya kitab hadis 40 ini, saya mengijazahkan kepada puan-puan yang berada di hadapan saya dan yang berada di dalam Google Meet untuk beramal dengan hadis 40 daripada matan Imam Nawawi. Sambut, qabil tu. Saya bagi tu, perempuan sambut, qabil tu aku terima. Jadi, beramal lah. Baca banyak lah kan. Kalau nak ikut kitab ni kita khatam ni saya kata dah banyak dah. Baca khatam Quran tu lah abang dengan bangganya. Aku bulan puasa baru 3 kali khatam Quran. Suruh dia baca tengok. Baca cantik, dia tak kata apa. Jangan pernah berhenti untuk terus belajar. Tuntutlah ilmu walau di mana kita berada. Wallahu a'lam. Ada soalan nak tanya? Assalamualaikum Ustaz. Apa dia?
Okey, berapa umur anak Nabi yang lelaki tadi tu meninggal dunia? Baik. Ada mengatakan umur dia ketika tu baru 2 tahun setengah. Nah, 2 tahun setengah kita kata macam baru petah bercakap. Nah, Nabi duk seronok-seronok main dengan dia. Nah. Lah, hikmah Allah Ta'ala buat kita tak tahu apa hikmah Allah Ta'ala. Tapi tentu ada sebab. Allah buat. Tentu bersebab. Allah Ta'ala tak pernah menzalimi kita. Okey, Kak Ana ada soalan? Ni Kak Ana nak tanya, boleh tak kita berdoa, Ya Allah, bagilah aku lancar membaca Al-Quran seperti Rasulullah SAW membacanya. Bolehkah Ustazah? Ataupun melampau sangat doa tu? Terima kasih Okey. Ustazah. Baik, terima kasih. Tanya seorang sahabat kita ni, adakah melampau apabila kita berdoa kepada Allah? Ya Allah, berilah ke aku kelancaran membaca Al-Quran seperti mana Rasulullah SAW. Tak melampau. Kita ni nak ikut macam mana yang Rasulullah boleh, kita nak boleh. Walaupun kita tahu tahap kita tak sampai. Sebab tu dia rasa macam melampau. Ni nak minta agak-agak lah. Minta terus Ustazah Sharifah Kasih pun jadi, tak boleh kot. Ni nak minta macam Rasulullah baca. Adakah melampau? Tak melampau. Kita boleh bercita-cita tinggi. Sebab tu bila kita minta pada Allah, minta yang besar-besar. Minta lah. Aku nak rumah banglo 6 tingkat. Datang duduk rumah flat tingkat 6. Okey, dapat juga. Adakah melampau? Tak melampau. Mintalah pada Allah sesuatu yang besar. Dan Allah Ta'ala akan bagi sesuatu yang patut padan dengan kita. Yang selayaknya buat kita. Tak salah kita nak minta. Cita-cita kita tu tinggi. Aku nak duduk dalam surga dengan Rasulullah. Nak duduk dalam surga dengan Rasulullah. Hang punya dosa tengok macam mana. Hang punya amalan tak terang mana. Tapi boleh nak minta? Boleh minta. Kita boleh memohon kepada Allah. Terima kasih Ustazah. Ya. Apa dia? Tak dengar? Okey. Mak terima zakat daripada anak tak boleh. Tak boleh sebab mak tu di bawah tanggungan. Okey, mak nak bagi zakat dekat anak. Tak boleh. Kalau mak mati, harta mak tu anak tu boleh terima. Selagi dia boleh menerima pusaka, dia tak boleh mendapat zakat. Susah macam mana pun, mak tu boleh bagi sedekah kat anak tu. Tapi tak boleh bagi zakat. Dia kata, yang ni mak berikan, hang susah bagi. Kalau kata dia nak zakat tu zakat tidak sah. Mak tak boleh bagi zakat kat anak. Tapi menantu boleh. Dia boleh bagi dekat menantu dia. Menantu tu susah. Anak kita dah kahwin dengan dia. Lepas tu kita ni nak bantulah. Cucu ramai. Dengan cara macam mana bagi zakat kat menantu. Sekali lagi duit tu dia bagi makan anak kita tak apa. Boleh. Duit yang kita bagi zakat tu, dia pergi kedai beli beras. Beras tu anak kita yang makan. Boleh tak? Boleh. Tapi kalau terus daripada tangan mak, bagi kepada anak, tak kira anak lelaki ataupun anak perempuan, tak sah. Hukumnya tak sah. Mak fidyah, mak boleh tak bagi fidyah kat anak? Tak boleh. Fidyah tu zakat juga lu. Kat menantu boleh. Yang layak. Boleh. Dekat anak tak boleh. Ya. Apa hukum yang pertama pada? Apa hukum? Menangis atas Quran. Okey, yang kedua? Okey, baik. Terima kasih Apa hukum kita menangis atas Al-Quran? Menangis kadang-kadang sampai basah. Al-Quran tu kan? Menangis dalam solat. Baik, kita tengok satu hadis yang dibacakan oleh seorang sahabat. Mendengar Nabi SAW
menjadi imam pada satu hari. Menangis sampai kata ketika tu Abu Hurairah duduk belakang Rasulullah. Dengar Nabi menangis sampai berbunyi-bunyi. Jadi makna dia harus. Nabi pernah menangis di dalam solat. Sampai terhenti bacaan Nabi, diulang lagi. Terhenti bacaan dia, diulang lagi. Dalam menahan esak dan tangis. Jadi bermakna harus. Harus. Okey. Kemudian yang kedua tadi, seorang guru mengaji boleh tak terima zakat? Guru mengaji ni dia duduk asnad 8. Tang mana ranking dia? Dia tak sebut pun dalam ranking asnad 8 tu guru mengaji. Dia duduk di dalam Ibnu Sabil. Nah, Ibnu Sabil ni maksud apa? Orang yang duduk di jalan Allah. Dia ajar Al-Quran, Ibnu Sabil. Dia sedang mengajar orang mengenal jalan Allah. Itu disebut sebagai nama Ibnu Sabil. Orang yang menuntut ilmu di jalan Allah, itu dipanggil Ibnu Sabil. Jadi dia layak menerima zakat. Luas kita kata konsep dalam maksud Ibnu Sabil ni luas. Banyak. Orang yang mengajar Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, itu juga dipanggil sebagai Ibnu Sabil. Okey, Ju. Okey, mak bagi kat anak tak boleh. Okey. Dia nak bagi dekat cucu. Saya kata macam ni. Cucu tu pun layak menerima pusaka. Dia termasuk dalam Ibnu Ibni ataupun bintu Ibni. Dia layak menerima pusaka kalau tok tu mati. Jadi tak layak terima zakat. Namun dia boleh bagi dekat menantu, saya kata. Tok tu duit banyak. Nak keluar zakat. Nak bagi kat anak tak boleh, nak bagi kat cucu tak boleh. Cucu ni nak sambung belajar. Si bapak tu tak berkemampuan. Bagi dekat menantu nak duit. Zakat mak bagi. Tapi jangan apa? Ni aku bagi zakat kat hang. Hang bagi dekat anak hang, dia nak pergi belajar. Hang jangan makan, tak boleh. Jadi daripada bantuan zakat yang kita bagi kepada menantu tu, dia boleh guna untuk anak dia nak pergi mengaji. Nak sambung belajar. Boleh. Tapi jangan kita pesan. Kalau kita pesan, tak boleh. Apa dia? Tak boleh. Tak sah zakat. Tak sah zakat tersebut pada yang berkemampuan. Ya. Okey, pakai inai. Okey. Yang tak ada suami tak boleh pakai inai. Okey. Baik, terima kasih. Ada ulama kata yang ada suami saja boleh pakai inai. Sian, hak tak ada suami dia pun teringin juga tak berinai, kan? Okey, baik. Berkenaan dengan inai ini adalah satu perhiasan untuk wanita Muslim yang diharuskan selagi tak melampau. Itu yang dikatakan aurat perempuan ni seluruh tubuh badan kecuali muka dan tangan. Dan apa yang ada di tangan? Contoh dia pakai cincin ke ataupun dia ada inai. Ini pencerahan para ulama. Selagi mana tidak melampau. Apa maksud melampau? Yang dia perlu lukis bercabang-cabang depan belakang tu melampau lah tu. Sekadar dia nak bubuh di jari dia, bukan dia nak tunjuk dekat siapa-siapa dengan keindahan aku ni putih sekolah, inai aku merah menyala. Tak. Sekadar perhiasan untuk diri dia sendiri, maka itu harus. Tapi kalau dia pakai inai, dah dia tak ada suami. Dengan satu niat nak tunjuk. Dia tengok jari aku, sekali dia berkenan. Haram. Tak boleh. Habis kalau dia ada suami pun, bukan kata dia pakai inai duduk di dalam rumah dengan suami dia keluar juga kan. Berhati-hati. Boleh pakai, itu di antara perhiasan yang diharuskan. Tapi lah ni kan dia jenis lukis banyak sangat. Banyak sangat. Tua-tua kita tak selalu lukis lah huduh, saya kata.
Hak mula lukis tu segak. Lepas tu dia nak padam tu, ya Allah. Tak elok, tak salah. Nah? Ha? Tu saya kata boleh, jangan melampau. Boleh sikit-sikit ke nak titik-titik pun tak apalah. No? Tapi jangan melampau-lampau. Ha. Dia boleh jadi kepada haram. No? Tak usah pakai lah nak pakai sarung tangan. Mungkin dia pakai sarung tangan dia nak tunjuk kat suami dia je. No? InsyaAllah lah, insyaAllah. Dalam bab perhiasan ni boleh. Tapi jangan melampau saja. Okey, kita ni orang perempuan, perhiasan yang boleh nampak apa yang ada di muka dan apa yang ada di tangan kan. Di antaranya disebut yang ada di jari ni cincin lah. Okey. Kalau ada di muka ni ditebuk pula subang hidung. Ini ramai wanita muslimah pakai subang hidung kan. Subang hidung ni harus kalau nak pakai. Tapi dia menyerupai perhiasan wanita jahiliah. Nah. Tapi harus, boleh tak berdosa. Jangan habis gantung tebal-tebal kat tu. Lepas tu kita tanya apa punca dia. Apa sebab hang bubuh subang hidung? Bagi cantik, nah? Bagi cantik. Kalau kata nak bagi cantik, ia satu perhiasan. Jangan bubuh besar-besar, buah kecil-kecil je. Aku tengok segak lah. Bubuh lubang bagi besar. Pasal apa? Lubang hidung sendiri tak berapa nak luah. Tebuk satu lagi. Nah? Kalau lah macam tu, boleh. Tapi kalau saja-saja nak bubuh, nak besar-besar dia jadi haram. Dan Rasulullah ni sebenarnya dihalang kita berhias menyerupai wanita jahiliah. Dia memang tak bagi. Kuku ni nak taruh panjang-panjang yang tu seorang boleh. Tapi dia menyerupai wanita bukan Islam. Wanita jahiliah. Dia kata janganlah. Jangan. Kalau boleh jangan. Kalau hang boleh duk cuci selalu. Jangan bagi serupa sikit pula dengan orang jahiliah. Okey. Kita nak berhias pada wajah. Boleh apa yang ada pada muka. Kita pun bubuh bulu mata. Apa pula hukum? Haram. Walhal di muka tu boleh. Bubuh pula bulu mata bagi nampak terbaik. Haram balik. Nah? Ada benda yang harus tapi boleh jadi haram oleh kerana kita melampau-lampau. Boleh nak? Okey, kening. Lukis pula kening. Jadi haram balik. Pantis kening. Jadi haram balik. Benda harus, dia akan jadi haram apabila kita melampau. Barau disebut. Wallahualam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, okey, satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Kak Jamilah. Kak Jamilah. Ya. Baru ni ada kawan bagi tahu ada ustaz tu kata barang-barang dalam rumah kena faraid juga ustazah. Tu Okey, okey. betul ke ustazah, macam mana? Okey, baik. Terima kasih. Okey, baik ustazah. Masih lagi tentang harta pusaka. Barang-barang dalam rumah kena faraid. Ya, betul. Katalah kita mati, yang jenis beli periuk, impun periuk badan besar ni. 9 beradik dah ada. Mai kakak sulung kata aku hak besar tu mau kat aku. Hang adik bongsu ambil anak kecil. Tak adil aku dapat hak halus. Hampa dapat yang besar-besar. Sebenarnya apa juga harta kita, sekalipun kasut selipar duk pakai pergi tanah tu, itu dipanggil harta pusaka. Kena faraid. Kecuali. Okey, cakap mulut lah. Aku tak malah yang tu ambil kat hang lah. Kasut tu jamban saja kot. Okey. Ataupun dibahagi dengan secara sama oleh isi pusaka. Maksud dia nasab-nasab keturunan tak apalah yang tu ambil kat hang lah. Yang ni kain batik ni aku tak mahu. Ada yang kain basah pun berbeza dah. Saya pernah jumpa. Kain basah pun berebut. Aku berkenan sangat kain basah mak ni. Nak ambil kat aku lah. Agak-agak lah kain basah. Mak aku pun mak juga. Apa juga hak milik si mati menjadi harta pusaka. Memang kena difaraidkan. Mengikut keredaan ahli keluarga masing-masing. Payah tu. Tu tak cerita lagi buka almari kain baju. Kan? Masa hidup seronok impun kereta tu. Mati susah nak dibicarakan satu persatu.
Karena Ustazah, ya, lepas tu macam mana kita kena tanya adik-beradik, adik-beradik suami lah kan tu. Kena ya tanya kena dia, tanya, kena kena tanya tanya. kena tanya dia macam ada barang kita Ya, pakai tu dia pernah ada tak? ya Macam tu. betul. Kena tanya. Nak menghalalkan satu, kena tanya. Ha? Okey, okey, masih Ah, masih Okey, mana? sama-sama kasih. Kena? Saya sudah dulu nak kuliah kita pada hari ini, pada pagi ini insya-Allah kalau panjang umur kita akan kembali berkuliah lepas raya. Nah, lepas raya. Jadi sepanjang bulan Ramadan ni kita bercuti, kita bagi peluang kepada sahabat-sahabat yang nak bertadarus. Maka oleh itu sedikit pesanan daripada hamba dhaif ini, masuklah ke madrasah Ramadan dengan hati yang penuh tawaduk, bersyukur kepada Allah andai kita diberi peluang lagi bertemu dengan Ramadan, yang mana dalam Ramadan terdapat 70 kali ganda pahala, bahkan lebih hingga sampai kepada 1000 bulan pahala yang Allah Ta'ala letak di dalamnya. Adalah amat rugi andai kita biarkan Ramadan berlalu dengan pengisian tidur dan makan semata-mata. Kita taklah melalui Ramadan hanya nak susun menu masakan, hari ni apa, esok apa, lusa apa. Tapi sambutlah Ramadan dengan penuh rasa tawaduk, dengan penuh rasa sifat kehambaan, dengan penuh rasa kesyukuran. Jangan melampau dalam hidangan, jangan mengikut kehendak hawa nafsu ketika lapar. Sebaliknya, banyakkan berdoa, muliakan diri kita dengan banyak bersedekah. Dan oleh itu dengan penuh rasa rendah diri, saya mohon keampunan dan kemaafan pada semua yang berada dalam ni dan juga yang berada dalam Google Meet. Mohon dihalalkan segala-galanya, sebab jika nak dibandingkan puan-puan dengan saya jauh lebih berdosa kerana diri saya lebih bersifat menerima daripada memberi. Maka oleh itu, tersalinglah redha meredai antara kita. Halalkanlah segala-galanya, hapuskanlah segala-galanya. Yang baik itu datangnya daripada Allah Azza wa Jalla. Yang lemah dan kurang itu adalah daripada kekurangan, kecacatan dan kecelaan diri saya sendiri. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan ya Allah. Wa balighna Ramadan ya Allah. Wa balighna Ramadan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya Karim. Hari ni kita ada sendiri nak. Sekejap lagi semua jemput ke sana nak. Terima kasih, Ustazah. Sama sikit.